Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Fala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang berusaha pengurusi dan juga ahli jawatan kuasa surau As-Sabiri, yang berbahagia Tuan Imam Tabilan Muslimin dan Muslimat, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bertemu pada malam ini dalam perbicaraan tentang soal jawab agama dalam masalah fiqh. InsyaAllah pada malam ini kita membawa beberapa perkara. Mudah-mudahan perbincangan makluman ini dapat memberikan pengajaran untuk diri saya dan juga para tuan-tuan sekalian. Jadi perkara yang pertama, kita melihat hukum. Apakah hukum kita melaksanakan tindik telinga kepada anak perempuan? Mendidik telinga ni kepada anak perempuan yang hendak dipakai suban, itu apa hukum? Kalau kita melihat dalam sejarah Islam, Hajar alaihissalatu wassalam adalah perempuan yang pertama melaksanakan bedul. Maka mengikut pendapat yang utama dalam mazhab Asy-Syafi'i, hukum mendidik telinga anak perempuan adalah harus. Cuma keadaan orang kita ni banyak tidak bertepatan. Yang dia pakai subah besar, tergantung, itu tidak dibenarkan. Tinggi itu bagus lah. Cuma yang pakai subah besar tu kan, itu yang tak boleh. Ini berpendapat, kata Syekh Zakaria Al-Ansari, mendidik telinga kanak-kanak perempuan kerana menggantungkan suban adalah harus atas pendapat yang paling kuat. Yang paling kuat pandangan ulama, maka hukumnya boleh kita didik di telinga lah. Larangan mendidik telinga kanak-kanak perempuan ini telah menyebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang telah memfatwakan, seperti juga Syekh Ramli, tapi Syekh Ramli telah menguatkan akan hukum harusnya pada kitab yang lain, ialah mengutamak seperti mana yang tersebut dalam kitab At-Tufahu, kitab An-Nihayatul Azim. Maka secara majoriti, walaupun ada setengah pandangan ulama, contohnya Imam Ghazali, dia tidak membenarkan itu laksanakan. Tetapi majoriti para ulama bersetuju hukumnya harus untuk perbuatan kita tindik telinga itu kepada anak perempuan. Yang tak boleh orang lelaki lah. Orang lelaki pun ada juga tindik telinga itu, tuan-tuan, pandangan ulama tidak membenarkan. Itu pandangan ulama. Itu dalam masalah kita boleh buat pelaksanaan apa yang dibuat oleh isteri. Dia kisah Hajar ni kisahnya panjang, bagaimana perbuatan itu, dan sampailah kita boleh buat, dan para ulama mengatakan hukumnya boleh. Perkara yang kedua, apakah hukum mencium tangan guru? Mencium tangan guru, para ahli ulama khususnya. Harus hukumnya mencium tangan ulama dan orang yang saleh dan seumpama mereka daripada orang yang ada kelebihan bangsa akhirat, mana orang baik, orang yang bagus-bagus, orang alim dan sebagainya. Sebagai ulama menyebut hukum adalah sunat. Sunat kita. Cuma buat masa ni berbeza lah. Kan? Segi pandangan ulama boleh. Yang makruh mencium tangannya ialah tangan orang yang fasik, orang yang banyak dosa pada Allah, itu tak payah cium. Atau orang yang zalim, atau ahli dunia, atau ahli maksiat, dan seumpamanya ikutlah tuan-tuan. Ada setengah orang kita bila jumpa artis, orang yang tak tutup aurat sebagainya, siap cium tangan artis tu. Itu tak boleh. Sebab tak dapat pahala. Bila cium tangan ulama kan. Kalau zaman-zaman dulu lah, kalau saya zaman dulu, bila dapat maklumat, contohnya Syekh Ali Sabuni, kalau datang ke Malaysia, kita dapat berita dalam grup Syria, dia datang ke Malaysia saja, kita tunggu dekat airport. Okay. Bila tunggu dekat airport, saya kenal kawan saya seorang tu,
maklum dia terus. Syekh, boleh nak peluk dia sekali. Kan? Kalau dulu Syekh, Allah yarham Syekh Tontawi. Dan saya pernah duduk seminggu dengan imam besar Masjidil Haram. Ini bukan polis ni. Itu lain Waktu kita suruh kepada pihak polis buat siasatan. Sebab dia jadi imam, belakang tu imam sudais. Itu tak lagi kalau bagi pandangan saya. Itu biarlah. Itu pihak polis saya dah nampak maklumat kata dalam siasatan polis. Untuk buat siasatan. Sebab kawan-kawan saya semua duk tanya saya. Kalau saya tanya untuk guru saya dekat pondok Pasir Tubuh pun, dia pun terkejut juga. Macam mana ada diploma tahfiz? Ada ngaji tahfiz kat pondok dia. Dia mengajar situ 30 tahun. Lepas tu kawan saya belajar dekat situ tahun 1985. 86. Dia tak pernah tengok lagi. Pelbagai itu biar tuan-tuan. Cuma saya bertugas jaga dia itu seminggu dia duduk dekat hotel istana. Dia mari biasa imam Sudais ini kalau dia datang ke Malaysia dia melalui kerajaan Perlis. Dia jaga mari melalui kerajaan Malaysia. Dia melalui mari kerajaan Perlis, jemputan kerajaan Perlis. Cuma dia mari secara tidak bawa kerajaan lah. Cuma nak jadikan dia tu maka kita terpaksa buat permohonan. Maka dia duduk hotel istana. Biasa dia mari imam Sudais ini dia mari musim panas. Dia akan mari berada di Malaysia di musim panas. Kalau kita jaga dia 24 jam kan boleh peluk dia. Ambil gambar dengan dia. Sehingga dapat syafaat dia boleh naik. Saya pernah naik ke KLCC yang tingkat atas sekali tu. Okay? Yang tingkat atas sekali tu. Yang tak boleh orang naik. Saya naik dengan pengurus saya. Dan dia naik. Kita suruh dia baca ayat surah apa saya. Surah Jin pun dia ingat. Nak suruh dia halau jin banyak sangat. Dia pun baca ayat Quran. Memang dia baca betul. Jadi tu tuan-tuan. Kalau ulama-ulama macam tu, okey, alhamdulillah. Sama juga orang balik daripada Mekah, kita pergi sambut dia, peluk dia terus. Dan minta doa supaya dia doa untuk kita terus. Sebab orang-orang macam ni berkat hidup dia. Sebelum dia sampai duduk sebulan 2 bulan di Ala Damai, sambut dia terus dekat airport. Bagaimana berkata Imam Nawawi, disunahkan mencium tangan orang yang solat dan orang yang zuhud. Kalau zaman Nabi, sahabat yang paling zuhud adalah Abu Zar Al-Ghifari. Sahabat yang zuhud. Cuma masyarakat kita silap faham dalam masalah zuhud ini. Sifat Abu Zar Al-Ghifari, kalau kita tengok dalam hadis, dia menceritakan sifat zuhud Abu Zar ini, dia bukan pakai baju buruk, tidak. Kan? Orang kata zuhud jalan kena tengok tanah. Nanti kalau tengok orang hilang Quran 5 juz. Bukan itu tuan-tuan ni. Dia tidak. Hilang Quran ni sebab tak hafal dan sebab tak ingat. Bukan kerana tengok orang. Kalau tengok orang sekali tengok hilang 5 juz. Tengok 5 kali orang. Tengok 6 kali habis 30 juz hilang. Dia tidak. Dia tak hafal tiap-tiap waktu, dia memang tak ingat. Dia memang. Abu Zar ni antara sifat zuhud dia. Pertama tuan-tuan, dia kalau dia jumpa Nabi, dia akan minta kepada Nabi tolong nasihat diri dia. Itu sifat dia. Yang kedua sifat dia, apabila dia dapat makanan, itu dia akan habiskan semua makanan yang dia dapat. Itu salah sifat zuhud dia. Sebab tu kalau kita kena carilah ilmu tasawuf ni, bagaimana sifat zuhud yang sebenar, baru kita mudah faham. Nanti orang tersilap faham tentang masalah zuhud. Kenapa pakai jalan kaki naik ni zuhud? Tak payah guna dunia lah, payah nanti. Soal tak ada kereta dan sebagainya. Silap faham masyarakat kita tentang kalimah zuhud. Banyak berlaku. Yang paling supaya mereka itu adalah daripada ahli akhirat. Dan ada pun mencium tangan kerana orang kaya, atau kerana dunia, atau kerana dia berkuasa, dan kerana masyhurnya di sisi ahli dunia. Dan dunia seumpamanya, maka hukum adalah makruh yang bersangatan, kata ulama. Itu tidak boleh kita cium tangan. Itu hukum dia makruh, tuan-tuan. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, apakah amalan untuk kita menuju ke syurga? Ada orang tanya, apakah amalan untuk kita menuju ke syurga? Apakah amalan yang boleh kita buat untuk kita menuju ke syurga? Yang pertama, amalan yang boleh kita buat, tuan-tuan, membaca ayat kursi
setiap kali selepas solat fardu. Man qara'a ayatul kursi dubur kulli salati maktubah summa lam yamna min dukhulil jannah ila al-maut. Waktu sibuk macam mana sekalipun kita, jangan lupa membaca ayat kursi selepas solat 5 waktu. Kadang-kadang orang kita lepas bagi salam terus bangun dan tak baca ayat apa-apa. Jangan lupa baca ayat kursi. Tuan-tuan, waktu tadi ada satu anggota polis. Anak dia menangis pada waktu malam. Maghribnya menangis, susah hati dia. Tidur 2 jam bangun nangis, tidur 2 jam bangun, susah hati dia. Waktu dia telefon kita, boleh tak Ustaz tengok rumah saya okey tak okey? Saya kata mana boleh tengok, saya daripada Sungai Besi nak tengok rumah awak di Cyberjaya. Dia kata ada tubuh boleh buat, tubuh mu. Itu kena dicari tubuh mu tu. Saya tak boleh. Tak tahulah betul ke tak betul. Daripada Sungai Besi boleh tengok rumah dia macam mana. Saya panggil dia tadi. Beberapa perkara saya bagi peringatan. Waktu diri saya pun sama juga. Kalau tiba pun sama juga. Jadi orang kita ni dia suka balik waktu malam. Tengah-tengah malam pukul 1 pagi, 2 pagi kan. Saya kata tuan selalu balik pagi ke pukul 2 pagi, 3 pagi. Dia kata ada. Jadi itu kena ingat. Sebab bila ada bayi, kalau tuan-tuan ada cucu ke, dia kena. Sebab budak ni dia boleh tengok benda tu. Dan dia menangis. Jadi apa yang patut buat, waktu saya dulu, sekarang ni pada juga sikit-sikit lah. Selalu balik kadang-kadang pukul 3 pagi balik dulu. Pukul 12 pergi mandi mayat, pukul 3 pagi balik. Jadi sebelum balik tu, sampai depan pintu rumah saya tu dalam jangka 10 langkah, 12 langkah, saya akan baca ayat kursi dan surah Al-Fatihah. Baca waktu sampai tu. Dan bila kita masuk rumah, maka hendaklah kita membaca, menyebut nama Allah, paling-paling kurang menyebut nama Allah. Sebab tu tuan-tuan, sesiapa yang masuk rumah tidak menyebut nama Allah pada malam tersebut, syaitan akan ada tempat tidur. Sebab tu kata ulama, siapa yang tidak menyebut nama Allah ketika masuk dalam rumah, maka iblis atau syaitan berkata kepada kawan-kawan dia, malam ni kita ada tempat tidur. Masuk dia, rumah kita tidak dekat dan ada benda. Tapi kalau kita baca bismillah atau memberi salam, maka syaitan berkata kepada kawan-kawan dia, malam ni kita tak ada tempat tidur. Sebab tu penting. Itu je saya bagi petua pada dia. Dia kata okey lah kalau macam tu kan. Kan? Patut dia bawa anak dia. Dia tak nak bawa anak ayah. Tapi tak apalah, kita bagi air penawar. Biasa saya air ni saya ambil dengan Ustaz Fauzi Mustafa lah. Setiap hari Selasa Ustaz Fauzi dia mengajar surah polis, ambil dengan dia air. Bukan saya yang buat. Ustaz Fauzi yang buat, saya bantu dia. Apa-apa yang penting ayat kursi. Ayat kursi ni power tuan-tuan. Namanya hebat. Jadi kita jangan tinggal. Sebab ketua saya selalu mengamalkan ayat kursi selepas solat. Kekuatan saya duduk di situ. Jadi kita jangan tinggal ayat kursi tuan-tuan, dan pahala yang besar. Yang kedua, amalan untuk kita menuju ke syurga sentiasa berada dalam keadaan berwudu. Ini amalan yang dibuat oleh sahabat Nabi, nama dia Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni sentiasa dalam hidupnya sentiasa berwudu. Jadi itu amalan yang kedua yang kita boleh buat. Yang ketiga, membuat halangan di jalanan. Membuat halangan di jalanan. Ada pokok kayu, ada apa-apa pun, penting untuk buat benda itu. Jadi orang mudah lalu, maka itulah pahala yang kita dapat. Yang seterusnya, itu yang ketiga, yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, sabar menjaga dan mendidik 2 orang atau lebih anak perempuan. Kenapa tuan-tuan memelihara anak perempuan pahalanya besar daripada memelihara anak lelaki? Kita boleh kongsi. Apa pandangan? Mana tu Bilal? Haji Rahman, kenapa memelihara anak perempuan pahalanya besar daripada pelihara anak lelaki?
kalau begitu kita nak anak perempuan kan? Oh, saya ada 7 anak perempuan, contoh orang ni. Kenapa pahalanya banyak tuan-tuan? Kata ulama, memelihara anak perempuan pahalanya besar. Contohlah tuan-tuan. Contoh ada anak perempuan, umur 25 tahun. Kita jaga dia daripada bayi sampai umur 25. Orang pun masuk berminat, orang pun masuk, ambil dia, buat lagi. Kahwinlah masuk dia. Lepas dia kahwin ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh sentuh ke tak tidak? Ayah boleh lagi tak? Kalau perempuan, anak kita, nombor 1 yang perlu dia taati siapa? Suami. Nombor 2, ibu bapa. Ibu bapa siapa? Ibu bapa suami. Nombor 3, baru ibu bapa perempuan tersebut. Nombor 3 tuan-tuan kita ni. Anak perempuan. Kalau lelaki sampai mati, anak lelaki perlu berkhidmat kepada kedua ibu bapa dia. Jadi kita hebat macam mana? Sebab tu kita nombor 1 ibu bapa kita dulu. Nombor 2 isteri. Nombor 3 barulah tua kita. Tu bagi tu kata ulama beza di situ je tuan-tuan. Jadi memelihara ni pahalanya besar dan juga menjadikan kita merupakan amalan ahli syurga. Yang seterusnya sentiasa membaca penghulu istighfar setiap hari Jumaat. Dia panjang sebenarnya istighfar tu. Kita boleh baca Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'ta wa na'udzubika min syarri ma sana'ta. Itu sampai habis. Kalau kita boleh baca ayat itu sampai habis setiap hari Jumaat, maka pahalanya yang besar. Itu antara amalan. Yang seterusnya amalan untuk amalan ahli syurga, melakukan 4 perkara dalam setiap hari. Oh, ini payah tuan-tuan. 4 perkara memang payah kita nak buat setiap hari. Mungkin tuan-tuan boleh buat 2, mungkin tuan-tuan boleh buat 3. Kan? Tapi kena usahalah. Kata Nabi, "Man tama'na fi amri illa dakhala jannah." Kalau berhimpun 4 perkara ini, insya-Allah masuk syurga dia. Apa dia? Yang pertama, berpuasa. Berpuasa. Hari ini dia puasa 1, tapi kata 4 perkara kena buat setiap hari. Yang kedua, memberi makan kepada orang miskin. Itu mungkin kita boleh buat tuan-tuan. Itu boleh buat 2 tu, alhamdulillah. Yang ketiga, ziarah orang sakit tuan-tuan. Kena ziarah orang sakit. Ini susah sikit. Kan, zaman-zaman sekarang ini nak ziarah orang sakit susah tuan-tuan. Dan yang keempat, mengiringi jenazah. Ada 4 benda. 2 boleh buat, 2 susah nak buat. InsyaAllah, tak apalah. Tak boleh buat 4 pun, 2 pun okey lah. Sebab tu kalau hari kita berpuasa, banyakkan kita bersedekah kepada fakir miskin. Hari yang kita berpuasa itu. Kalau boleh amalan kita bersedekah kepada fakir miskin dalam kita buat itu. Kita perbanyak insya-Allah. Bila banyak sedekah, berkat rezeki kita tu. Yang seterusnya amalan iaitu tuan-tuan, sebelum kita mati, kita tidak terikat dengan 3 perkara. Sebelum kita mati, tidak terikat dengan 3 perkara. Nanti saya kalau tuan-tuan nak matani, saya ada dalam telefon. Okay. Kita terjemah dalam bahasa Melayu lah. Kena terjemah dulu lah mengambil masa seminggu. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, hutang. Sebab tu kita bicara dulu. Waris tidak wajib membayar hutang si mati. Contoh, ayah kita meninggal, 3,000 hutang, si A mari minta dengan anak tidak wajib membayar hutang kepada orang yang minta itu. Tetapi kita kena ingat, roh akan tergantung selagi tidak dibayar hutang tersebut. Hutang ini kita kena ambil berat, sama ada hutang dengan manusia ataupun kita pinjam dengan bank. Sebab itu Nabi memberi peringatan kalau orang yang agak susah betul-betul memerlukan bantuan untuk pinjam duit, maka tak ada masalah, itu boleh pinjam
Sebab apabila dia berijat, maka Allah Ta'ala akan bantu dia. Sebab tu saya sebut dulu dalam kuliah yang sebelum ini, memberi hutang pahalanya besar daripada sedekah. Siapa bagi hutang pahalanya besar daripada bagi sedekah. Tak ingat, nanti saya cari hadis tu. Sini tu hadis tu. Tak ingat, ada tu tuan-tuan. Ada satu hadis sebut memberi hutang pahalanya besar daripada kita memberi sedekah. Jadi lepas ni kita bagi hutang, hanya bagi sedekah. Kalau orang mari nak pijai lah tuan-tuan ni. Kalau orang nak pijai bagi, jangan kata bagi sedekah. Mana? Ni hadis Nabi. Dakhala jannah fara'aitu ala babiha sadaqatan bi 'ashri wal qardu bi 18. Kata Nabi bersabda, aku telah melihat tertulis pada pintu syurga memberi sedekah itu 10 kali ganda pahala. Memberi hutang pula 18 kali ganda. Maka Nabi bertanya, "Fakultu ya Jibril, wahai Jibril, bagaimana sedekah itu 10 kali ganda, memberi hutang itu 18 kali ganda?" Maka jawab Jibril, sesungguhnya sedekah itu bagi semua yang memerlukan atau tidak yang memerlukan. Sebab tu kalau kita bagi sumbangan, kadang-kadang si A ni dah dapat 3-4 kali dah berah. Marilah dia ambil. Cuba tak percaya tuan tadi buka infak apa? Gerobak rezeki kan? Bila gerobak rezeki tu tuan-tuan, yang mari ambil tu memerlukan atau tidak memerlukan? Orang yang tak memerlukan pun, dia ambil ke semua pun, dia ambil kalau dia perlu. Sebab tu sekarang, zaman sekarang ni masjid-masjid yang buat gerobak rezeki, semua berkunci. Kalau tak kunci, habis dia ambil semua. Kalau ada 10 item, semua dia ambil 10-10. Kan? Bukan dia mengambil, ini saya ambil berat je lah. Hak lain saya tak perlu. Susah nak cari macam tu. Itu kata malaikat Jibril. Adapun sedekah, adapun memberi hutang, tidak ada yang melainkan untuk orang yang sangat memerlukan. Orang yang memerlukan baru berhutang tuan-tuan. Orang tak memerlukan, tak berhutang. Maka sebab itu memberi hutang ni lebih besar pahala. Jadi sebelum kita mati, kena selesai masalah hutang, walaupun banyak, walaupun sikit, kena selesai hutang ini. Yang kedua, mencuri harta awam. Contohnya, kalau saya sebagai pejabat awam, ini sakit, susah tuan-tuan. Kita bekerja pejabat awam ni susah tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan bekerja sendiri, besar masalah. Pejabat awam ni susah tuan-tuan. Pen. Contoh pen ni. Bukan saya bila kerja, saya dapat pen 2 free. Pen biru, pen hitam. Lepas tu dapat pen merah lagi free. Berapa kita ingat. Pen tu ada tuan-tuan, atas meja saya ada 2. Pen tu hanya untuk tanda-tanda boras-boras saja. Untuk saya menulis apa-apa, saya nak menulis maklumat ke, saya nak menulis, saya belajar ke, saya baca buku, menulis nota ke, saya guna pen sendiri. Hak mana kita boleh, hak mana tak boleh, macam mana tuan-tuan? Kan? Pen dah saya tak guna lagi. Sebab saya tanya anak buah saya, pen dah ni untuk peribadi ke, untuk kerja ni? Dia tak jawab. Jadi saya tak guna lah. Tak guna lagi. Dia kosong lagi, biar. Nanti kalau dia kata, bebas. Kita isi lah program kita kan. Jadi itu jawab. Ada setengah, saya tengok, siap bawa buku anak-anak pergi fotostat dekat pejabat. Tu tuan-tuan, sebelum mati kena selesai dulu. Tidak tersakut tu tuan-tuan. Yang ketiga, sombong. Takabur, angkuh, sombong. Kita kena hilangkan sifat sombong, kata para ulama. Dan amalan yang terusnya untuk kita menuju ke syurga, yang pertama, benar bila berbicara. Bila bercakap tu kena betul. Yang kedua, penuhi bila berjanji. Bila kita berjanji ni, kita kena penuhi. Yang ketiga, tunaikan bila diberi amanah. Bila kita diberi amanah, kita kena tunaikan tanggungjawab. Yang keempat, jaga kemaluan dan pandangan. Ini penjelasan istilah tuan-tuan yang perlu kita ambil. Yang kelima, jaga tangan. Jangan mengambil hak orang atau hak orang lain.
Jangan ambil harta orang lain, jangan mencuri. Walaupun selipar ke. Kan? Saya pengalaman 2019 pergi haji. Jemaah haji ambil selipar saya. Kita pakai dia nak ambil juga. Dia berkata selipar saya ni ke. Dia yang cakap. Sedangkan saya dah tulis di dekat selipar tu AF. AF kan Abdul Fattah lah. Saya dah pakai satu, dia pun pakai juga satu. Saya kata, kenapa Haji? Dia kata selipar saya, cik kenapa cik ambil selipar saya? Saya kata tak apa, kalau selipar cik ambil lah. Saya kira tak ada masalah. Saya pun masuk bilik, buat turun selipar satu lagi. Saya pun pergi cari dia, saya duduk dekat dia. Selipar saya satu lagi, pun tulis AF. Saya pun tak dekat-dekat. Dia pun tengok kat saya. Ada AF. Saya kata, selipar Haji pun ada AF juga. Kita pun nak kena dia lah. Ada juga jemaah haji macam tu. Jadi kita ambil selipar, kita kena hantar balik. Tidak tak susah tu. Jadi jangan mengambil. Itu di antara disebut oleh para ahli ulama yang dikatakan beberapa amalan untuk kita menuju ke syurga yang boleh kita buat. Perkara yang seterusnya, hukum memakan daging akikah. Itu semua orang tahu lah tuan-tuan. Itu semua orang sudah tahu tentang akikah ni, orang semua orang tahu. Tetapi kenapa masih lagi bila masuk korban banyak orang tanya isu tentang tulan korban. Kan? Okey, umur tuan-tuan ada lagi tulan korban tu. Saya tahu ni alhamdulillah. Hampir daging kat rumah saya boleh 80 kg. Ui, banyak tuan-tuan. 80 kg. Orang mari hantar. Tak tahu sebab apa. Setuju. Lepas apa. Ustaz, petani ada semua. Ada. Kita nak tak daging. Berapa kilo? Siti je. Siapa-siapa 40 kilo. Kata Siti. Susah kita. Pukul 6 pula tu. Nak cari penerima payahlah tuan-tuan pukul 6. Kan? Kita ambillah tu. Persoalannya, tulan. Apapun hukum kita tanam tulan, ataupun kita tulan korban itu campur dalam tu sampah ke tanam. Buat sup tulan lagi korban. Kemana tulan itu? Tu sampah ke tanam? Asal semua majoriti tu sampah tu. Aja dia bilang sama. Tu sampah. Menanam lebih afdal daripada meletakkan dalam tu sampah. Sebab atas sifat itulah. Sama juga rambut tuan-tuan kan. Rambut kita pernah tak tuan-tuan tanam? Tak pernah kan? Kau pergi kedai putih, dia putih je. Kan? Saya masa tempoh PKP 3 kali putih rambut. Satu dengan ponden, satu dengan rakyat Turki. Sekali gunting kalau ikut Turki itu RM80. Tapi sebab free dia gunting tu. Sebab dia pergi kepok jabat polis, dia gunting lah kan. Tapi bakar habis tu. Rambut-rambut. Jadi rambut tak pernah tanam. Kuku kita tak pernah tanam. Berdasarkan kata para ulama, kita tanam lebih afdal. Sebab kemuliaan anak Adam itu lebih dimuliakan. Kalau apa? Takut karena dan Adam ni. Kemuliaan anak Adam itu lebih mulia. Jadi kalau boleh segala yang gugur daripada anak Adam, terbaik kita tanam. Yang terbaiklah tuan-tuan. Rambut kita lebih kita tanam. Tak tanam pun tak apa, tanam pun tak ada masalah. Perkara yang seterusnya, wajibkah menjawab salam kanak-kanak yang diberi? Sebab tu kita dah bicara hukum menjawab salam. Kalau tuan-tuan dengar forum perdana dalam TV, wajib tak wajib jawab salam? Tuan-tuan tengok dalam forum perdana ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alim moderator. Ataupun tuan-tuan dengar forum bukan dalam TV. Tuan-tuan pergi dengar forum dekat masjid. Atau dekat surau ni buat forum. Moderator pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tak ada orang ke? Moderator kan? Tuan-tuan, wajib atau tidak wajib jawab salam? Mana ji? Wajib ke? Wajib. Sebab tu menjawab salam ni ada dua kategori.
Satu fardu kifayah, satu fardu ain. Satu fardu kifayah, satu fardu ain. Fardu ain ini tuan-tuan, maknanya saya dengan A je, tak ada orang lain je. Dia bagi salam, Assalamualaikum Ustaz. Saya lah tu, Waalaikumsalam. Itu saya lah, dia tanya saja kan. Kalau kita bagi ramai-ramai, contoh duduk satu pondok, ramai ada 10 orang duduk sini. Maka kita bagi salam, daripada 10, seorang jawab, maka yang 9 tak boleh jawab. Itu maksud dia. Adapun dalam TV, tak wajib jawab, tuan-tuan. Nak jawab pun boleh, tapi tak wajib. Sebab apa? Sebab dia tak kenal kita. Kecuali, contoh A ni, ahli moderator, duduk di ala damai. Dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, khususnya bawa nama sekian-sekian. Kebetulan sekian-sekian tengok TV malam tu, secara maka dia wajib jawab. Sebab dalam TV sebut nama dia. Itu tuan-tuan. Okay? Segi hukum memberi salam dan menjawab salam. Ataupun jawab masalah kanak-kanak memberi salam. Wajib hukumnya atas siapa yang telah diberi salam ke atasnya menjawab salam tersebut kerana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw ruddaha. Dan apabila dimuliakan akan kamu dengan penghormatan yaitu salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripada atau yang sepertinya. Sebab itu tuan-tuan, kalau memberi salam ni ada yang menjadi amalan, ada yang tidak menjadi amalan. Kalau pengalaman saya di Mesir dia masuk dia dia doa lain. Doa lain. Boleh amin. Boleh. Dapat amin. Kita tengok TV contohnya. Cara live, kan? Lepas habis kelas tu, dia pun baca doa. Kita pun amin. InsyaAllah dapat juga. Dapat, tak ada masalah tu. Buat doa lain. Buat doa lain. Isu doa dia lain. Sama juga. Bila bab doa ni tuan-tuan, kadang-kadang masalah juga. Kita pergi ke peduli kahwin. Tuan-tuan tengah makan. Tiba-tiba ada baca doa. Tuan-tuan nak berhenti makan kan? Nak doa dulu. Kena pula ke imam tu doa panjang. Berhenti lama tuan-tuan. Berhenti lama tak sedap lah makan. Kan? Kalau bagi pendapat saya, teruskan makan. Tak payah berhenti makan. Sebab apa? Yang penting amin je. Masa makan amin. Akak tangan itu tak apa. Kan? Itu bagi saya lah tuan-tuan. Tak ada masalah. Dan macam contohnya dalam forum pun kalau dia bagi salam, nak jawab salam sunat dia boleh jawab. Contoh tuan-tuan dengan forum perdana secara live Khamis malam Jumaat, Ustaz Hariri kau bagi salam, tuan-tuan boleh jawab. Maknanya tak jawab pun boleh, jawab pun dapat pahala, kan? Tapi kategori tak wajib lah. Kalau bila benda wajib, kalau tak buat, maka hukumnya pun dosa. Macam tu istilahnya. Hukum menjawab salam itu adalah fardu ain jika yang memberi salam atasnya sendiri atau fardu kifayah jika diberi salam ke atasnya orang ramai. Sekalipun yang memberi salam itu kanak-kanak. Cuma kaedah kita memberi salam dalam majlis ilmu. Kalau kita masuk dalam majlis ilmu, tuan-tuan baru masuk, boleh beri salam. Tapi memberi salam yang duduk dekat pintu. Jangan baru salam ramai-ramai. Jadi penceramah pun Waalaikumsalam. Susah tuan-tuan. Kan? Jadi kita masuk kan, tengok ada dekat situ, Assalamualaikum, bagi salam dia solat. Bagikan dia lah, dia wajib jawab. Jangan tak payah jawab. Itu cara dia tuan-tuan. Kan? Masuk waktu dah. Bagi laluan sikit, lepas tu kita tanggung. Kalau tuan-tuan ada persoalan, boleh tanya terus. Faham dia ada.
Kalau ada persoalan dari penonton boleh dikongsi, boleh kita tahu. Mana? Oh, terambil. Kadang-kadang anak-anak saya pergi ke pejabat. Siapa-siapa rumah tengok ada pen dari diambil pejabat kan. Kalau boleh dihantar balik, kita hantar. Jadi dia memang payah tuan-tuan. Saya beritahu. Kita nak buat sebagaimana yang disebut oleh para penceramah ustaz-ustaz, macam sifat Umar Abdul Aziz contohnya kan. Sebab kita nak lakukan. Sampai kita nak tutup elektrik pun tak mampu. Ada yang kita tidak mampu. Fotostand, komputer kan. Kadang-kadang saya macam saya selalu suka buat PowerPoint. Kadang-kadang kita buka nota-nota dalam dalam komputer kan. Kalau segi penggunaan tidak boleh dengar tuan. Jadi sebab itu dalam keadaan tersebut saya akan jumpa bos saya kalau saya. Kadang-kadang kita minta maaf lah bos. Hari ni ada 30 buka program-program lah, nak tengok-tengok sikit. Tapi untuk peribadilah. Apa kata okey lah. Gitu. Jadi yang kedua, saya selalu ambil duit gaji saya tu, saya sedekah lah kepada fakir miskin. Macam tu. Sebab kita tak tahu dah mana-mana barang yang kita ambil, untuk step mana yang kan. Macam contohlah, kalau kita pergi ke masjid, tak payah harta awak. Kalau kita pergi masjid, kadang-kadang berhenti mandi kan? Bila kadang kita berhenti mandi, kita makan dekat masjid, maka patutnya kita sedekah benda yang kita guna. Itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik. Kalau tambah banyak orang mandi ke tuan. Zaman dulu kalau saya berhenti dekat masjid Bentung yang bawah atas bukit tu, kalau daripada Kelantan suka berhenti kat situ untuk mandi. Bila kita mandi siap, mandi-mandi anak kita semua kita mandi, mana kalau anak saya 4 orang mandi, saya akan bayar RM40 lah. Sekali seorang mandi RM10. Kita bayar lah tuan-tuan. Kalau kita tak bayar, apa hukum? Haram ke halal? Haram tuan-tuan? Haram. Jadi jangan main-main.
Ada setengah tu bilang siap masuk kereta air masjid. Tak boleh tuan-tuan. Air tu dia kena bayar. Dia pergi kat masjid, tarik paip air, guna air masjid. Tak boleh. Nak boleh. Bayarlah. Kalau guna air, RM10. Bayar RM15. Tidak hukumnya haram. Gitu. Jadi kita ni, kalau saya sebagai orang Jawa awam, banyak sedekah yang tuan-tuan. Istilah macam tu. Sebab tu saya putus tek kan, kadang-kadang saya bawa kertas daripada rumah. Saya bawa kertas beli saya siap pun putus tek juga. Mata-mata kita kadang-kadang tak sempat putus tek kat luar, saya akan putus tek kat Jabal. Jadi lepas putus tek tu, tanya bos lah macam mana. Sebab tu sekarang ni, pejabat awam, siapa telefon peribadi dia kena bayar. Sebab sangat banyak pejabat awam telefon kawan-kawan dia bergayu setengah jam. Tapi dia tak ingat apa hukum guna tadi. Jadi itulah yang perlu kita ambil berat. Kaedah dia, kita banyak sedekah lah duit kita sikit lah. Setiap kali. Saya buat macam itulah, wallahu a'lam. Daripada aktiviti mandi anak perempuan yang besar, apa hukum lelaki ini? Haram lah. Menyerupai perempuan. Itu wallahu a'lam. Tak tahulah, tak boleh jadi wali, tak pasti. Sebab apa tak boleh jadi wali? Ini tak boleh jadi wali. Dia sebenarnya kalau mengikut syarat nak jadi wali, tak boleh wali yang fasik. Mungkin atas sebab itulah tuan-tuan, ini saya ambil ucapan daripada guru saya, Datuk Saleh Haji Ahmad. Dia kata, siapa yang nak jadi wali perkahwinan anak dia, setahun dia kena bertaubat. Boleh jadi wali. Cuba bayar, kalau anak kita nak kahwin tahun 2021, kalau ni dah kena bertaubat. Sebab syarat wali mesti tidak fasik. Tak ada salah, wali kahwin ke, wali apa pun tuan-tuan. Fasik ni banyak. Melewat-lewatkan solat, banyakkan melakukan dosa. Kalau hukum lah, memang tak layak nak jadi wali sebab dia kategori fasik tu. Sebab dia buat perbuatan haram dia. Cuma setakat ni boleh lagi lah jadi wali. Tak ada tu imam ada ke? Wali dia kau tanya, cik solat ke boleh? Okey. Waktu dia masalah tu lah tuan-tuan. Kalau ikut hukum memang kalau kita tengok syarat wali tidak boleh melakukan kategori orang yang fasik. Orang fasik tu macam mana tidak melakukan dosa-dosa kecil. Jadi kena bertaubatlah. Kata Datuk Saleh, setahun kena bertaubat paling bagus. Paling baguslah. Barulah anak yang kita nak kahwin kata memberi kesan yang baik. Jadi kalau setahun susah tuan-tuan. Anak setahun tu maknanya anak kita kena kahwin start hari ni bertaubat. Mana ni bulan 9, maka 2021 bulan 9 baru boleh kahwin. Baru boleh kita jadi wali. Orang tak buat macam sebelah tuan-tuan. Sekarang ni keadaan macam mana, bakut pemari. Sebab tu syarat kadang-kadang bila adik-beradik tu kan, siapa nak jadi wali, kadang-kadang dia tengok pula amalan adik-adik dia dan sebagainya. Saya jadi wali kepada adik saya kahwin. Sedangkan atas saya ada 2 abang saya. Tapi ada saya izinkan saya jadi wali. Dia kata suruh saya duduk. Pak Imam kata boleh lah. Pak Besar kata aku jahil. Mula ustaznya. Kita. Tapi apa kita ada juga lah tuan-tuan. Dia istilah tu. Tapi saya Muhammad abang saya kena juga dia lah. Cuma Tok Imam saya duduk sebelah adik saya. Pak Tok Imam apa-apa dia tanya saya lah. Tak berdiri. Sama juga saksi. Siapa jadi saksi juga. Sebab tu kalau tuan-tuan anak tuan-tuan nak kahwin, saksi tu kita pilih dah tuan-tuan. Jangan main saksi di pekan tu imam ambil. Tu imam ni kadang-kadang dia ambil saksi ni, kok yang tak tahu hukum. Pengalaman saya tidak jadi saksi. Cuma saya hadir majlis perkahwinan tersebut. Tiba-tiba juri nikah tanya saya. Bukan tanya saksi. Sebab ada satu kes tu, saksi ni 2 orang. Jadi, hak yang nikah tu dia terlupa sebut nyo. Nyo, okay. Ada tu imam nak nyo 2 kali.
Ada satu nak, satu ada yang tak nak. Saya pun dengar apa yang disebut oleh lelaki itu sebut hukumnya sah. Saya dengar A sampai Z. Tanya kepada saksi, saksi kata tak sah. Saya kata tak sah kat mana? Saya pun keluar mulut saya. Saya bilang, kenapa saksi apa yang lelaki itu sebut tak sah di mana? Nak tanya. Saya pergi tanya. Patut saya tanya lah kan. Saya tanya, di mana tak sah? Cuba cerita. Saya bilang. Dia pun tak nak jawab. Lepas tu Ustaz macam mana sah patut? Tanya saya dengar sah. Dan Ustaz patah kata sah lah. Patut saksi, dia kena yakin lah. Sebenarnya betul dah sebab yang akad nikah tu, pengantin lelaki tu memang tak sebut, dia sebut nama perempuan, dia tak sebutnya. Dia sebut penuh. Hantaran pun dia tak sebutnya. Dr. Imam sebut hantaran berapa semua gini nama perempuan. Lelaki tu sebut habis. Maka tak perlunya lah. Ya, sebab dongeng tu dah kembali semua dah sebut. Tapi saksi nak juganya. Ini sebab saya ada situ dia jadi. Sebab tu kalau di Sungai Besi, kalau sekitar tu kalau ada akad nikah, kalau saya ada, dia minta saya jadi saksi. Sebab tu saya tak hadir. Kalau ada akad surah boleh nanti, saya akan lagi jauh nama. Saksi ni. Okay. Dia jadi penat tuan-tuan. Sebab dia tak tahu syarat hukum pekau, pak wali, pak saksi, pak kami ambil pijada yang macam. Ada satu masjid lagi hebat di nikah ni. Dia tak saksi, dia tak ambil masjid. Dia ambil saksi daripada rombongan perempuan. Siapa boleh jadi saksi? Oh, saya. Okey. Awak boleh jadi saksi. Okey. Mari guys sini. Mana boleh ambil macam tu tuan-tuan? Adakah saksi itu tahu hukum hakam dalam bab akad nikah? Kan? Jadi tuan-tuan sebagai wali ambil berat di sini. Boleh cadai kepada Tok Imam dan sebagainya. Saya untuk ustaz ni, saya untuk Tok Imam masjid ni jadi saksi. Untuk perkahwinan anak saya. Tak ada saksi. Kita tanya saksi daripada masjid, siapa jadi saksi ni? Okey ustaz ni, okey lah. Dia tahu tu. Jadi itulah. Jadi wallahualam saya tak pasti kenapa dia guna istilah tak boleh jadi saksi, tak boleh jadi wali. Tapi atas syarat fasik itu mungkin. Sebenarnya saksi fasik pun boleh jadi juga tuan-tuan. Lama ini jadi itu wallahualam bisawab, saya tak pasti. Hukumnya macam tu. Okay, wallahualam itulah yang boleh saya kongsi sedikit sebanyak dalam permasalahan dan amalan-amalan yang boleh kita buat. Mudah-mudahan kita boleh laksanakan apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang mahu daripada saya sendiri dan saya sudah ingat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma fil lana dzunubana wa syarafana fi amrina wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min al-muslimin. Allahumma rabbana fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.